Tapi kalau orang yang ingin kepada akhirat, Nabi, orang-orang yang sentiasa fikir dunia, dia bangkit setiap hari dia fikir dunia saja, tahu apa dia dapat? Allah kata, Nabi SAW kata, sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainai, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan meletakkan kefakiran tu duduk di antara dua biji mata dia. Maksud dia apa? Dia nampak ni, dia ni arah miskin aja, tak pernah cukup. Faham tak? Padahal dia cukup semua dah. Kenderaan dia ada, rumah dia ada, harta dia ada, duit dia cukup dah. Tuan-tuan, saya nak pesan, kalau ada, kata ada, jangan kata tak ada. Saya ulang sekali ni, kalau ada, kata ada, jangan kata tak ada. Kita ada RM10 dalam poket, orang main tanya kita, ada duit dah? Tak ada. RM10 tu ada tak? Ada. Dalam akaun kita ada RM5,000. Orang main tanya kita, ni kita nak buat ni apa semua ni, ish, aku ni tak apa nak ada. Bohong. Ha? Nak bohong sama? Bohong nak? Macam tak mau nak jawab ni siapa? Betul nak bohong sama? Dia tahu tak kata dia ada? Dia tahu kata dia ada, tapi hati dia berasa tak ada. Sebab tu dia sebut tak ada, dan dia ikhlas sebut tak ada, sebab dia memang rasa dia tak ada. Dia rasa tak ada. Padahal ada tak? Ada. Pasal apa dia berasa tak ada? Pasal yang dia duk nampak lebih besar daripada RM5,000 yang duk dalam akaun dia. Ini dia panggil Allah meletakkan kefakiran di antara kedua biji mata dia. Kita RM5,000 kita boleh kata tak ada. Ada orang yang RM5,000 tu sangat besar nilai dah untuk dia. Nah, berhenti komplain. Ada orang komplain pasal anak. Betul Ustaz anak, ya Allah tak tahu Ustaz, pening kepala dengan budak ni, apa nak jadi dia tahu kan. Ustaz Isman komplain. Anak kita yang kita komplain tu tuan-tuan, ada orang tuan-tuan tiap-tiap hari kalau dia dapat anak yang macam yang kita duk komplain tu, dia sujud syukur sebab dia tak ada anak. Betul tak ni? Tuan-tuan komplain tak? Maklum, komplain tak dapur kecil kat rumah dekat laki kita? Ada? Abang, dapur jadi kecil kan? Emah. Kalau abang masuk tu belaga pungkok, kita ada masak dia pun sibuk kan. Selesai pungkok kecil kan. Allah Rabbi Azman. Abang ni rumah kita ni lamai, mu tak pernah ada kat depan ni. Abang ni rumah kita ni hangat lah. Abang rumah kita lagu ni, tahu tak yang kita duk komplain rumah tu tuan-tuan? Ada orang tuan-tuan sekalian, kalau rumah yang besar lagu tu dia sujud syukur, dia gembira sangat sebab dia langsung tak ada rumah. Betul tak ni? Tu baju yang kita duk komplain tu, tu kenderaan yang kita ada tu, yang duk berasa macam Allah, saat-saat ni rosak tani Allah, saat-saat dia bunyi tani Allah, saat-saat dia ya Allah, bila lah nak boleh tukar baru tak tahu. Kalau boleh buat keluar air, dia beli SP, contohlah kan, dia pegang macam-macam lah. Salat semua mana Allahumma salli alaihi. Macam mana atau macam tu tahu? Komplain, tahu tak tu kenderaan kita ada tu, ada orang tuan-tuan, bukan cerita kereta, motor pun tak ada, bukan cerita motor, gerek pun tak ada. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Stop komplain, berhenti komplain, belajar buat apa? Syukur, banyak syukur. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu, dia bagi hadiah kat ayah dia. Saya tengok dekat dalam TikTok, ada orang tunjuk kat saya. Saya tengok TikTok, dia beli hadiah jam kat ayah dia, jam radu.
Orang merebut apa? Nampak gaya macam orang Kedah. Orang Kedah kan? Dia beli jam radu kat dia. Saya nak ada semua makna. Dia ingat, bukan mahal terang mana sangat kot. Tapi ayah tu bila dapat, ya Allah. Allah Rabbi. Kalau kita agaklah jam yang mungkin harga dia 250 ke 300, tak teriak apa, tak ada apa. Jam yang kita pakai kat tangan kita pun harga berapa ribu. Tapi pun, ya Allah Rabbi, tak pernah. Jangan sampai Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita, yang pada waktu tu apa yang kita ada, kita rasa macam tak ada. Dan keluar pada mulut kita, kita kata kita tak ada, padahal kita ada. Pasal apa? Pasal Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita. Pasal apa jadi macam tu? Orang yang mengejar-ngejar dunia. Bila dia duk rasa miskin, apa dia buat? Dia nak cari lagi lah. Dia nak cari lagi. Kalau dia berasa kaya, apa dia buat? Dia relax lah, benda tu ada lah. Bila dia berasa tak ada, nak kena cari lagi ni, nak kena meniaga lagi ni, nak kena dapat lagi ni, nak kena buat yang tu, nak kena buat yang ni ada dah tempat ni. Orang kata haji, tahu tak tu dekat ujung tu ada tanah nak jual. Tentu kalau haji, kalau haji buat homestay tu okey tu. Tu haji, tahu tak dekat sana ada ladang getah depa nak jual. Tak tahulah pasal apa tahu. Depa dua orang pak depa meninggal, depa mak anak-anak mau tak mau ni jual betul ke? Nak pergi beli. Nak buatlah homestay tu, nak buatlah ni apa semua tu. Nak buka lah tu, biar buka kedai 2-3 pintu. Tu yang duk bercakap tu umur berapa dah tu? 70 dah. 70 dah. Tahu tak pasal apa yang duk cakap yang duk cita-cita lagi nak beli tanah tu? Tahu pasal apa? Pasal dia ada. Kalau dia tak ada, dia nak bincang lah. Ni faham ke tak faham aku cakap apa ni? Pasal dia ada, tu yang orang main tanya kat dia. Pasal dia ada, tu yang dia fikir nak beli. Pasal dia ada. Tapi dia nak beli tu untuk apa? Untuk tambah lagi dengan apa yang dia ada. Faham tak? Pasal apa nak tambah lagi? Pasal berasa tak cukup. Pasal berasa tak cukup. Habis bila nak cukup? Mati cukup lah. Buat tiba-tiba sengap macam siapa? Macam kata kat saya ya Ustaz. Sungguh pada fikir tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir kalau tuan-tuan mati hari ni. Dah semua pun nak mati. Semua pun akan mati. Cuba fikir, kalau dia mati, dunia ikat dia tak? Ghalibnya orang tua akan mati cepat sikit. Bukan orang tua tu makin dekat dengan mati dibanding orang muda. Ghalibnya lah. Tapi tak semestinya macam tu. Ada orang muda yang mati awal yang muda kan. Kan? Ghalibnya makin tua makin dekat dengan mati. Sepatutnya bila kita makin tua, terikat kita dengan dunia ni makin tak ada lah. Makin tak ada lah. Sebab dah siap nak mati lah. Dah siap nak mati dah. Sadarlah semua Muhammad. So kalau subhanallah tuan-tuan saya mai pup mati, dia boleh pergi dah. Tak apa, tak ada apa dah. Saya pergi dulu dah, tak ada apa dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, ada orang yang dia punya terikat dengan dunia ni bukan cerita nak mati tak balik-balik. Nak pergi masjid sat 10 minit pun dia tak boleh nak pergi pasal dia terikat dengan dunia dia. Nak kuliah nak duduk sejam tahu ni. Salat nasi Muhammad campur sekali dengan makan nasi berani kami semua jadi 2 jam. Nak tinggal rumah, nak tinggal dunia dia 2 jam. Dia tak boleh nak tinggal. Dia tak boleh nak lekang dengan dunia dia walaupun sejam, walaupun 10 minit, walaupun 10 minit pi nak semayang, sekali nak balik. Dia tak boleh nak lepas. Bayang tak, hari yang dia nak pi dia tak balik-balik dah. Ni yang dia duk ada ni, dia tak boleh nak lepas. Tapi satu hari dia terpaksa pi dalam keadaan bukan dia pi tu pi sat-sat. Kalau pi takat sejam 2 balik ataupun setahun pi balik tak apa lagi. Pi ni pi tu yang apa yang dia ada tu dia kena tinggal semua. Kalau 1 jam pun tak boleh tinggal, macam mana nak pi dalam keadaan nak kena tinggal semua dan tak balik-balik lagi dah. Faham tak soalan tu?
Itulah kita. Terus nilai orang, nilai kita lah ni. Cuba kira tengok. Cuba kira tengok. Apalagi hutang kita ada. Apa perniagaan yang kita ada lah ni, yang kalau kita pergi lagi perniagaan tu akan bermasalah. Faham tak? Yang perlukan kepada signature tuan-tuan tu. Yang perlukan kepada approval tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan pi Zat ni, kalau kita nak kena pi session Zat seminggu dua, staff kita kata apa? Bos, nanti bos nak kena settle dulu apa semua. Bos nak kena cari Zat apa semua, siapa-siapa boleh tolong untuk ever Zat dalam masa 2 minggu apa semua. Ni kalau nak pi ni dah lah nak pi tak balik-balik. Pi pula terkejut tak sempat nak. Kita pi seminggu pun gelisah ni, fikir saya pernah bawa jemaah pergi umrah, pergi haji tuan-tuan. Yang duk fikir kerja kat office macam mana. Ni benda ni tak selesai lagi. Ni pun sat-sat mesej masuk, sat minta approval, sat minta apa. Kita ni tengah duk umrah ni, tak payahlah duk macam tu. Nampak macam mana Ustaz, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Nak mati macam mana? Pasal apa? Pasal tak rasa tak cukup. Tak cukup.